Dalam banyak-banyak kereta yang dilancarkan tahun ni, yang sebenarnya tak berapa banyak lah sebab itu hari kita ada PKP 3 bulan. Ini satu-satunya kereta yang saya sendiri tak sabar untuk try. Sebabnya dia Volvo S60 T8R Design CKD. Jadi ini versi pemasangan tempatan. Kalau CBU dulu sebelum ni dipasangkan di US, ini sekarang dipasangkan di kilang Shah Alam je. Kira legend juga kilang Volvo kat Shah Alam ni sebab dia first kilang pasang kereta CKD kat Malaysia, dan sekarang dia pasang kereta-kereta macam ni lah dengan teknologi yang sophisticated. Jadi hari ni saya nak date dengan kereta ni, nak tengok apa yang best. Jadi untuk harga, sebab S60 ni sebenarnya dah dilancarkan Oktober tahun lepas, harga je RM296,000. Dan bila CKD punya version dia perkenalkan baru-baru ni pun harga masih sama, sebab dulu hanya sikit je jumlah unit je. So dia memang bagi harga CKD terus. Dan kalau anda beli tahun ni, yang tempoh yang tak ada SST ni, dia akan kurang lagi RM13,000 dan harga dia sekitar RM283,000. Kenapa saya rasa kereta ni best dan penting sekarang? Sebab kalau sebelum ni, dalam segmen dia, ada dua kompetitor paling rapat lah. Dua-dua dari Jerman, BMW 3 Series dan juga Mercedes C-Class. Dan sekarang, dengan S60 yang baru ni, saya rasa Volvo dah boleh himpit dengan rapat lah. Dua lagi model tu. Dari segi penawaran, kelengkapan, harga dan paling best, dinamik pemanduan dia. Jadi kalau korang biasa tengok kereta-kereta Volvo, terutamanya yang baru-baru ni, kalau sedan misalnya mungkin S90 paling dekat. So image ataupun reka bentuk yang dia bawa ni lebih kurang sama lah. Wajah depan itu ada persamaan yang banyak. Jadi satu benda yang menarik kalau saya nak cakap, sebabkan S60 ni dia ada satu variant je ada. So Volvo letak semua benda dekat kereta ni lah. Sebab kalau tengok kompetitor lain, dia ada banyak variant. Dan biasanya variant yang paling tinggi itulah yang lengkap. Tapi tak ada. Misal kalau kat depan ni, saya paling suka tengok headlamp dia. Kalau Mercedes ada multi-beam, yang ni pun dia ada, dia panggil Active LED High Beam System. So ini yang satu sistem lampu moden yang menarik lah. Dan dengan R-Design juga, saya sebenarnya suka sebab biasanya kalau kereta power, kereta yang garang-garang ni, dia datang dengan rupa yang tajam-tajam banyak. So basically dia power, tapi dia nak bagi tahu yang dia power. Berbeza dengan S60 ni, dia power, tapi dia tak nak tunjuk pun, dia terror. So saya lagi suka image-image yang macam gini lah. Jadi kalau kita tengok bahagian tepi ni pula, mulakan dengan rim. Ni rim R-Design, saiz 19 inci dengan rekaan yang saya rasa subtle, cantik dan fit in dengan image keseluruhan kereta ni lah. Cuma satu benda saya nak komplain, caliper tu kalau kamu tengok, dia memang simple sangat lah. Saya rasa kalau Volvo boleh kasih lagi detail work dekat benda-benda macam tu, lagi menarik untuk kereta-kereta yang dalam range ni lah kan. Kedua, dekat sini, sebab ini kereta PHEV, plug-in hybrid, so kamu boleh charge je malam-malam. Sini tempat nak charge je, jangan cucuk tempat lain. So bateri dia, kalau nak dibandingkan dengan misalnya BMW 330e, capacity double, tapi waktu charge dia kurang sikit. Yang ini charge 4 jam saja, dah cukup. Selebihnya, semua R-Design punya touch lah. Cermin sisi dengan signal, bahagian tengah ni semua hitam termasuk B-pillar. Dan untuk 4 pintu kereta ni, semua boleh keyless entry. Dan saya secara personal, bila tengok side profile dan siluet kereta ni, saya rasa sangat menarik dan matang dan juga sporty sikit lah. Menarik lah. Okey, bahagian belakang ni mungkin ada setengah orang suka, setengah orang tak suka. Saya macam biasa, saya suka sebab bonet dia nampak rapat, dia tak adalah panjang sangat dan rekaan yang ada dia pun nampak kemas dan matang lah. Misalnya bahagian lampu ni full LED. C punya elemen tu boleh nampak besar lagi, dan dalam dia pun ada jalur yang sama bentuk C. So malam kalau bawa lampu belakang memang nampak smart lah. Bahagian bumper pun kemas, simple, tak ada banyak benda yang berlaku. Cuma exhaust tu kalau tengok kiri kanan, itu exhaust yang betul. Ruang bukaan tu memang ada exhaust, so nampak dia agresif dia kat situ lah. Dan kalau kunci ada dalam poket, boleh buka macam tu je. Cumanya sekarang boot dia saiz 442 liter. Kalau nak dibandingkan dengan misalnya kompetitor dia, BMW 330e, sebab yang tu bateri dia semua kat belakang, so makan space lah. Yang 330e tu 370 liter. So ini lagi jauh lagi besar lah. Dia berbeza dengan model CBU sebelum ni. Yang CKD ni dah tak ada jaring atas tu untuk pegang barang. Tak ada juga soket 12 volt, dah tak ada.
Dan dalam ni tak ada tayar spare. Dan beza juga untuk model CKD ni, seat belakang tu dah tak boleh direbahkan. Tapi kalau ada tengok tengah tu, dia ada lubang sikit, dia panggil ski hatch. So kalau kat Sweden ke kat mana-mana yang ada salji tu, dia gunakan ruang tu untuk bawa dia punya papan ski tu lah. Tapi kalau kat Malaysia boleh jadi kreatif sikit, elok korang duduk kat dalam tu, nak ambil barang dalam boot tak payah keluar lah, ambil kat celah tu je boleh juga. Sebabkan kereta ni tak ada power tailgate kat belakang ni, mungkin ada yang tertanya-tanya untuk apa switch ni. Sebenarnya senang je, dah tekan dia, tutupkan bonet ni, dia akan lock kereta terus. Kat bahagian dalam ni pula mungkin tak banyak beza. Misalnya kalau nak dibandingkan dengan Volvo S90 dulu lah, banyak dia bawa balik dan gunakan kat S60 ni. Contohnya material yang digunakan untuk dashboard, untuk atas ni semua agak material yang lembut lah. Dan rekaan dia pun agak menarik, modern, contemporary, terutamanya elemen ni, chrome yang dia tambah ni, nampak kasih lagi satu perspektif yang menarik untuk dashboard ni lah. Kalau tidak semua hitam je kan. Jadi untuk sistem yang ada dalam S60 ni, semua anda boleh kawal dalam ni lah. Dia okey sebab semua tertumpu. Kalau tak okey juga, kalau ada masalah kat sini, jadi susah lah pula kan nak kawal aircon apa semua. Itu je kekurangan dia lah. Ada Apple CarPlay, Android Auto, tapi masih pakai kabel. Dan kalau Apple CarPlay tu anda pasang, dia akan keluar separuh je skrin ni. Itu kurang sikit lah. Tak ada wireless charger dalam ni, memang tak ada. Paparan untuk pemandu pula kira cukup lah, clear dan jelas dengan color semua ada. Cuma biasanya kalau ada sekarang ni, teknologi sekarang ada yang lebih high definition lah. Saya suka satu benda, bahagian tengah ni, konsol ni, dia sebenarnya agak tinggi. Tapi sebab saya kaki panjang dan badan agak tinggi, so ini macam lagi senang lah. Letak tangan semua lagi selesa. Dan kalau nak start kereta ni, jangan kelang kabut cari push start button kat tepi-tepi ni, tak ada. Semuanya ada kat tengah ni, gear knob untuk start dan juga driving mode. Selebihnya, atas ni nampak bagak je besar kat atas ni. Ini sebenarnya radar dan juga kamera untuk IntelliSafe Active Safety feature yang dia ada. Satu kelebihan lain, dia ada sunroof, boleh buka tapi separuh aja. Dan lagi ciri yang saya menarik sebenarnya dekat kereta ni adalah seat dia lah. Bukan baru, masih ada dekat S90 tu pun lebih kurang sama. Tapi design ni, seat dia lagi memeluk. Bila bawa kereta lagi rasa sedap dan confident lah. Cuma satu kekurangan, bahagian headrest ni tak boleh adjust. Dan kalau pemandu nak adjust tempat duduk penumpang sebelah ni, boleh. Through dalam ni, dan control adjust tu dekat kita punya seat belah pemandu lah. Dan kalau anda perasan, Volvo lain sebelum ni, tombol ini dia pakai kristal punya tombol tu, lawa gila kan. Tapi ni tak ada. Dan kalau anda risau lah katakan, sebab ini banyak piano black yang berkilat, lepas tu skrin pula selalu sentuh, nampak banyak kotor, jangan risau sebab kereta ni datang dengan kain Volvo sekali untuk anda lap lah. So tak ada isu lah benda tu. Jadi untuk ruang belakang ni pun tak ada hal lah, saya boleh duduk dengan selesa. Ruang lutut ni masih ada. Dan posisi sandar pun sangat sedap, dia ada support kiri kanan juga. Cuma ruang kepala ada sikit terhad, tapi tak adalah terkena sebabkan line bumbung dia condong ke belakang ni. Cuma ada satu masalah kat belakang ni yang anda tengok, tunnel ni lah. Tunnel ni agak tinggi sebenarnya, tapi dia bukan saja-saja sebab ada bateri. Jadi efektifnya untuk selesa memang duduk kat belakang ni sebenarnya dua orang dah cukup lah. Kalau orang ketiga tu duduk tengah ni mungkin sempit sikit dan kaki dia tak boleh nak letak dengan selesa lah. Selebihnya aircon vent tak ada kat tengah ni, dia ada kat B-pillar ni. So lagi senang, lagi tinggi dan lebih cepat lah nak sejuk berbanding kalau kat bawah dia hanya tiup kaki je kan. So ini lagi best lah saya rasa. Dan tak lupa empat pintu dalam kereta ni, dia ada butang untuk kunci ni. Dan belakang ni pun sama macam depan, design punya seat dia still ada headrest untuk support lah kalau ada brake mengejut ke apa, tak ada terpelanting ke belakang lah. Jadi bila dah masuk dalam kereta ni, nak experience dia punya pemanduan tu, itu yang saya rasa paling menarik lah untuk tahu apa yang S60 ni boleh bagi. Sebab kalau nak tengokkan T8 twin engine ni, sebelum ni dah ada je dekat Volvo lain kan, ada XC90, XC60, tapi semua tu besar-besar. So ini yang agaknya dalam konteks tu lebih ringan, so rasa power delivery dia sepatutnya lagi mantap lah. Jadi kalau first time mana naik kereta ni, antara benda yang menarik yang boleh diperhatikan bila hidupkan enjin tu, dia senyap gila lah, dia tak ada bunyi. Enjin biasa yang kat depan tu tak ada bunyi pun, dia just gerak on motor elektrik.
untuk beberapa jarak awal tu sangat senyap, sangat smooth lah. Itu beza ya kalau kereta biasa dan kereta PHEV ni, elektrik ni kan. Tapi walaupun macam tu, walaupun ada sistem electrification apa semua tu, power yang ada dekat S60 ni sebenarnya sangat-sangat mantap lah, sangat-sangat best, bahkan lagi lebih daripada kompetitor yang ada dia. Sebab apa? Kalau anda biasa dengan kereta Volvo ni, dia panggil T8 twin engine. Dia sengaja guna twin engine tu bukan nak confuse ke apalah. Sebabnya ada dua sistem janda kuasa dalam kereta ni lah. Satu enjin biasa 2.0 liter supercharge, kuasa dia tu dalam 320 HP dengan 400 Nm top. Tetapi itu akan pacukan roda depan lah. Dia ada satu lagi motor elektrik dia pula, terletak kat ganda belakang, bateri dia kat tengah ni. Itu saja sendiri dia bagi dalam 87 HP dan juga 240 Nm top. Jadi kalau digabungkan dua angka tu, output dia keseluruhannya ialah 407 HP dan juga 640 Nm top. Itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar lah untuk kereta sedan saiz ni kan. Dan dia sebabkan tu dia jadi yang paling pantas lah. Sebab pecutan 0 ke 100 dalam 4.4 saat je atas kertas. Tapi kalau dalam real life ni mungkin lebih sikit lah, sebab condition jalan apa semua tu kan. Tapi macam mana pun, semua tu enjin dan motor elektrik tu bagi satu experience pemanduan yang sebenarnya sangat, pada saya sangat berbeza in terms of power delivery. Sebab kalau biasanya dalam aspek pemanduan ni, kalau dibandingkan misalnya dengan 3 series, saya perlu akui yang 3 series tu dia lagi dynamic pemanduan dia masih lagi solid, masih lagi lebih daripada S60 ni bahkan. Cumanya sekarang dengan apa yang ada pada Volvo ni dah boleh menghampiri lah, nak bagi challenge dekat 3 series punya dynamic pemanduan tu. Sebab sekarang dia dah lebih power. Jadi bawa kereta ni pun biasa, kalau bawa biasa dia smooth, relax. Transmisi dia guna iSyn 8 kelajuan automatik. Itu rasa sangat cekap, tak ada rasa lag, tak ada rasa apa. So bila-bila yang anda perlukan kuasa katakan nak potong ke apa, just tekan dan immediate power tu boleh rasa lah. Jadi untuk penggunaan minyak pula, kalau ada yang nak tahu, dia punya purata dalam 9.9 liter per 100 km sekarang. So ini lebih kurang macam pakai enjin 2.0 biasa lah. Tak lebih sangat, tak adalah jimat sangat. Tapi kalau motor banyak kick in dan mungkin lebih jimat, tapi sebenarnya motor tu bagi lagi best untuk push dan boost power lah sebenarnya. Itu yang kelebihan dan kelainan yang ada dekat S60 ni. Tapi satu hal pasal steering ni, saya sebenarnya suka je sebab dia sedap pegang, leather balut semua. Cuma controller yang kat tepi-tepi ni, sebab saya tak tahu mungkin cara saya pegang steering ataupun saya punya bawah ibu jari ni tebal sangat ke apa. Kalau nak belok atau agak kerap sebenarnya akan saya pusing steering je, saya akan terkena ke tombol ni lah. So maksudnya siaran radio akan lari, volume ternaik, benda-benda macam gitu lah. So kalau ni saya nak kena belajar pegang, kasih dia tak kena tempat tu kot. Bila bawa kereta ni, katakan dalam keadaan laju semua, memang dia ada rasa sikit free play lah. Dia macam kurang precision sikit, tapi sangat jauh berbeza dan lebih baik kalau dibandingkan Volvo yang sebelum ni lah. Bahkan untuk banding dengan S90 pun, saya rasa ini lebih senang dikawal sebab dia rasa lagi compact. Kalau kita duduk dalam ni pun, dia tak kecil tapi dia rasa compact dan rasa lagi memeluk kita lah. Tambah pula kerusi ni memang saya suka, sangat suka dengan posture badan, sangat kena lah dengan kerusi yang Volvo ada ni, R-Design ni. Dan untuk bateri pula, kalau nak dibandingkan dengan 330e BMW, kapasiti dia lagi besar, 2 kali ganda. Yang ini guna 11.6 kW. Dan untuk charge dia pula, biasanya kalau anda nak guna kereta ni, kena optimizekan penggunaan PHEV tu lah. Kalau tidak, rugilah ada teknologi tu tapi tak pakai kan. So maksudnya malam balik sampai rumah just charge benda ni, dalam 3-4 jam dia dah penuh. So that setiap hari yang anda gunakan kereta ni, bateri penuh dan sentiasa dalam posisi ataupun situasi optimum dia untuk bagi lagi banyak kuasa dan juga penyimbatan dalam masa yang sama. Dan lebih penting untuk anda enjoy driving ni lah, lagi precision, lagi best dengan power dari depan enjin dan juga motor kat belakang. Okey, untuk suspension, ini pun saya agak terlebih suka yang kat S60 ni. Sebab contohnya kalau kita banding dengan suspension yang biasa ada untuk kereta Mercedes, itu biasa agak firm dan agak sedikit terlebih ke arah keras lah. Ini dia
bukanlah lembut, tapi macam untuk jalan raya kat Malaysia ni, dia punya range tu just nice untuk bawa biasa, ataupun bila waktu anda pecut laju dan nak masuk corner semua tu, dia ada rasa the firmness tu ada, so boleh masuk dan rasa yakin lah. Dia tak ada tiba-tiba masuk corner dah dekat, dah slow sikit rasa macam sampan ke, dia tak ada benda tu. Mungkin sebab saiz kereta ni juga, sebab kedudukan dia yang rendah juga, so semua tu main peranan untuk bagi satu kelebihan pada aspek pemanduan S60 ni berbanding Volvo yang lain lah. Untuk road noise pula, kebisingan dalam kabin ni sebenarnya sangat rendah lah. Memang boleh dengar lah tayar apa semua tu, tapi ditebat dengan agak baik. Boleh duduk dalam ni bersembang semua, tak ada masalah, tak ada bising sangat. Dan kabin pula selesa, terutamanya kalau kita naik 4 orang sajalah. Sangat selesa untuk jalan dekat, jalan jauh, tak ada masalah. Seperti juga kereta-kereta Volvo yang lain sejak beberapa tahun kebelakangan ni, aspek keselamatan memang tak payah lawan lah. Dia memang paling gempak, paling lengkap lah. Sama juga S60 ni, sebab ada satu variant je, jadi Volvo letak sumbat semua benda dekat kereta ni, so tak payah risau. Sebabnya contoh kalau ni Volvo IntelliSafe tu, dia punya package keselamatan aktif tu semua benda ada lah. Apa yang anda pernah nampak, pernah tahu, semua ada. Contohnya AEB, tukar lorong, nak reverse, marah bila reverse ada kereta lalu, apa semua tu, semua ada. Ini berbeza sikit lah kalau anda perhatikan. Contohnya penawaran yang ada pada BMW 3 Series, Mercedes, apa semua tu, ini dalam konteks package keselamatan yang paling komprehensif, yang paling maju setakat ni, dah paling lengkap. Yang lain-lain bukan tak ada, tapi mungkin dia sikit-sikit je, mungkin AEB saja. Tapi ni tak, dia bagi semua all round untuk bantu pemandu. Kalau berlaku kemalangan pun elakkan injuries yang teruk lah dekat penumpang. Itu kena bagi pujian untuk Volvo, sebab dia memang ambil inisiatif ni dah lama, dari awal-awal dulu. Memang semua Volvo dikenali sebab package keselamatan dia memang tip top, memang super. Jadi untuk saya ada banyak benda menarik, benda best yang nak dicakap pasal kereta ni lah. Pertama sekali sebab saya rasa inilah kali pertama mungkin Volvo dapat main dalam liga yang sama, dalam par yang sama dengan dua pesaing yang kita rujuk tadi lah, ya 3 Series yang kita memang tahu sangat dominan dalam segmen ni, dan juga C-Class, itu pun banyak following, banyak itu ya pilihan yang popular untuk segmen kereta ni lah kan. Tapi sekarang dengan S60 ni, saya rasa Volvo betul-betul dalam league yang sama. Dan bukan sekadar cakap kosong lah, dia dari segi kelengkapan, dari segi penawaran, dari segi harga yang berbaloi juga, memang banyak kelebihan. Paling penting, paling depan sekali ialah ciri-ciri keselamatan yang ada dekat S60 ni. Dan kedua, kalau kita tengok konteks pasaran tempatan ni, untuk kereta PHEV dalam segmen yang sama dengan S60 ni, dah tak ada pilihan dah. Sebab C-Class lepas facelift yang last 2018 dah tak ada PHEV. 330e pun buat sementara waktu ni tak ada ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Jadi inilah satu-satunya kereta PHEV yang ada dalam segmen yang ini untuk anda pilih lah. Dari segi harga pula, dalam konteks perbandingan itu tadi, memang dia mungkin mahal sikit lah S60 ni kalau nak dibandingkan misalnya 330i, sebab E dah tak ada, dan juga C-Class. Tetapi kalau anda tengok kelengkapan, dia punya the whole package specification yang ada, ini saya rasa pilihan yang paling berbaloi lah. Contohnya ada sunroof, sound system Harman Kardon, dalam seat yang kita tengok tadi sangat menarik, sangat comfort. Dan paling menarik dan paling saya seronok dengan S60 ni sebab elemen ataupun aspirasi pemanduan dia dah jauh lagi banyak improve berbanding Volvo yang sebelum ini. Itu yang agak melegakan, itu yang point dia paling tinggi untuk saya, itu lah. Dan biasanya memang orang akan pilih BMW 3 Series, Mercedes C-Class, itu sangat banyak atas jalan. Tapi sekarang kalau anda boring nak ikut kelompok tu, ini lah pilihan dah ada. Ini yang perlu anda tengokkan lah. Saya cadangkan kalau betul-betul anda nak tengok pilihan dalam segmen kereta premium yang ni, tengok dulu S60 ni betul-betul, kemudian bandingkan dengan lagi dua kompetitor dia. Dan saya rasa anda mungkin akan bersetuju dengan saya, ini lain macam lah kita yang S60 ni. Jadi anda sebenarnya tak perlu pun bersetuju dengan pandangan saya, sebab kalau anda dah tengok kereta ni, dah pernah bawa kereta ni, dah ada pandangan yang berbeza, sila nyatakan di ruang komen. Dan anda rasa dalam kalangan kompetitor ni, pesaing yang ada untuk S60 ni,
kat mana letak duduk X60 ni sebenarnya, masih lagi BMW kat atas ke, ataupun rasanya betul macam pandangan saya X60 ni dah sangat boleh menghampiri dari aspek penawaran semua kompetitor tu lah. Jadi ada apa-apa pun pandangan, sila kongsikan dengan kami. Setakat ini dulu dari saya. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.